ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih kepada Hajah pengurusi kita pada pagi ini. Seterusnya para admin dan juga Hajah Muslimat Jemaah rakan pengajian Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kaifa halukum al-yaum? Apa khabar semuanya para Hajah Muslimat, pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian pada hari ini? Mudah-mudahan pada hari yang penuh dengan keberkatan dan kebaikan ini, kita semua berada dalam keadaan bukan hanya sihat dari sudut fizikalnya sahaja, bukan hanya dari sudut mentalnya sahaja, ataupun kita diberi kecukupan dari sudut hartanya sahaja, tetapi kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa mengharapkan Allah Ta'ala juga memberikan kekuatan. Allah Ta'ala juga memberikan kebaikan dari sudut kerohanian, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentulah di saat kita mula mencelikkan mata pada hari ini, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang cukup besar, nikmat selain daripada nikmat Islam dan iman yang Allah kekalkan pada diri kita. Jika semalam seluruh negara digemparkan dengan jatuhnya sebuah pesawat peribadi di Elmina yang mengorbankan 10 nyawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah berita kematian itu menjadi pengingat, menjadi pemberi bekas dan kesan pada hati kita, kerana kematian itu akan datang secara tiba-tiba. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, apabila sampai saatnya kematian itu datang, ianya tidak lewat sesaat mahupun cepat sesaat. Walau bagaimana bentuk sekalipun kematian maut mendatangi kita, kita sentiasa diperingatkan menjadi orang yang paling cerdik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang sentiasa mengingati kematian dan mereka yang bersedia menghadapinya. Dan sebaliknya, bandingan orang yang tidak cerdik, yang tidak pandai, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sentiasa bergelumang, berada dalam dosa dan maksiat, dan dia berangan-angan berada dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di kalangan mereka yang berada di peringkat yang pertama, iaitu orang yang sentiasa mengingati kematian dan orang yang bersedia menghadapinya. Mudah-mudahan dengan peringatan itu menjadikan kita orang yang selain belajar dengan ilmu, beramal dengan ilmu, kita juga minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga di kalangan orang yang bersedia menghadapi kematian yang akan menjengah kita entah bila-bila masa akan menemui kita. Baik para jemaah, para pendengar, pecinta, sahabat pecinta Al-Quran pada hari ini, insya-Allah kuliah kitab Adabul Mufrad kita akan kita teruskan di muka surat yang ke-47 ya. Sebelum kita masuk poin yang baru berbicara lembut kepada orang tua, kita sentuh kembali poin yang ke-7 yang kita mungkin dah bahaskan secara sepintas lalu, iaitu di bawah tajuk berbuat baiklah kepada kedua orang tua walaupun keduanya berbuat zalim. Dan kalau kita masih ingat, dalam pertemuan kita yang terdahulu banyak persoalan yang berkisah tentang bagaimana kita nak nasihat mak ayah kita, bagaimana kita nak menjaga hati kita dan menjaga hati mereka kan. Dan ini terkait kerana dalam pengajaran pada hari ini
Nabi SAW pesan kepada kita, buatlah baik kepada keduanya walaupun mereka berbuat zalim kepada kita sekalipun. Kalau kita dah sentuh terdahulu kan, kalaulah seorang anak yang Muslim dalam keadaan ibu bapanya belum Muslim, ia pun dituntut, ia pun disuruh, ia pun diperintah untuk berbuat baik kepada keduanya. Apatah lagi kita pada hari ini. Adakah ayah kita seorang kafir? Adakah mak dan ayah kita seorang yang fasik? Adakah mak dan ayah kita seorang yang munafik? Seburuk manapun, sekurang manapun mereka, merekalah insan, manusia yang paling bernilai dan berharga selepas Allah dan juga Rasulnya. Jadi tuan-tuan, jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak ulang balik hadis ini, iaitu daripada Ibnu Abbas, dia berkata, tidak adalah seorang muslim yang memiliki ayah dan ibu yang muslim dan patuh kepada keduanya, kecuali, tengok ni kelebihan buat baik pada mak ayah ni, Allah akan bukakan untuknya 2 pintu syurga. Ya? Dan jika salah satu dari kedua orang tuanya tiada, tengok, maka dibukakan 1 pintu syurga. Allah. Sekarang ni ada syurga lagi tak? Siapa yang ada mak, ada lagi 1. Sekarang ni siapa yang ada mak dan ayah, masih ada 2 pintu untuk dia. Beruntunglah mereka yang Allah Ta'ala kurniakan ibu dan ayah kepada mereka dan mereka memanfaatkan kedua-duanya peluang ini, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan peluang yang besar untuk dia memasuki syurga Allah. Sedangkan syurga Allah itu luas dan pintunya mempunyai 8 pintu. Mudah-mudahan kita dapat memasuki di antara pintu-pintu yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jika salah satu daripada keduanya tiada, maka dibukakan 1 pintu syurga. Dan jika ia membuat salah seorang di antara keduanya murka, maka Allah tidak akan redha sehingga orang tuanya itu redha. Sehingga orang tuanya itu redha. Tuan-tuan, kita ada mak, kita ada ayah di rumah kita. Pernah tak dalam hidup kita menyakiti mereka dengan kata-kata kita? Kita menyakiti mereka dengan tindakan kita, dengan memek muka kita, dengan layanan kita, dengan lamanya tidak menghubungi mereka. Maka di saat inilah perlunya kita untuk mencari redha mereka. Bukan hanya di saat kita nak cari rezeki, kita nak dari kepentingan untuk diri kita, di saat itulah kita mencari mereka. Tidak. Bagi seorang anak yang saleh dan salihah, dalam setiap keadaan, dia akan sentiasa melebihkan ibu dan ayahnya daripada segala-galanya. Ya? Dan Ibn Abbas lalu ditanya, jika keduanya berbuat zalim, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mereka kata, walau keduanya berbuat zalim sekalipun. Sebab tu saya sebutkan tadi, mak ayah kita, selemah mana pun mereka, sekurang mana pun mereka, semiskin mana pun mereka mungkin pada pandangan mata manusia, mereka lah manusia, harta yang paling bernilai. Yang paling bernilai. Jadi, apabila kita tengok pesanan daripada Nabi SAW ini, kalaulah mak ayah itu zalim sekalipun, kita dituntut untuk berbuat baik, ketaatan, berbuat ihsan. Apatah lagi kalau mak ayah kita orang baik pada hari ini, yang benar-benar mendidik kita, yang benar-benar sentiasa menasihati kita, yang benar-benar sayang kepada anak-anaknya, yang benar-benar menjaga hak Allah dan juga Rasulnya, untuk kita ingkar, untuk kita melakukan, melayani mereka dengan tidak sebaik ini. Jadi, apabila kita tengok pada hadis ini, jelas kepada kita tuntutan untuk melakukan ketaatan, kebaikan, ihsan terhadap kedua ibu bapa ini merupakan satu perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Jadi terjawab persoalan-persoalan sebelum ni, para jemaah duk tanya, Ustaz, mak saya macam ni, lebihkan adik-beradik saya yang lain, patutkah saya merajuk? Tak perlu kita merajuk. Kita buat kebaikan lain.
Ya, yang kakak kita tak mampu nak buat, dia manusia juga. Ya, dan kita tahu mak kita ada, ayah kita ada keinginan-keinginan tertentu kan. Yang ni bagi suka mak belanja makan. Seorang anak ni suka bawa mak berjalan. Yang ni suka layan mak bercakap. Yang ni kongsi mak dengan ilmu-ilmu. Cukup banyak peluang. Apabila kita menyempitkan perbuatan kebaikan itu sekadar memberi duit sahaja, maka kita tersalah perhitungan kita dalam membuat kebajikan terhadap manusia. Sedangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luas. Setiap hari bila kita bangkit daripada tidur, mestilah sentiasa niat dan hati kita terfikir apakah kebaikan-kebaikan yang ingin kita buat pada hari ini. Ingat hari Jumaat aku orang pertama akan telefon mak aku waktu pagi. Kan bagus tu kan? Hari Jumaat lah aku yang belajar ilmu ni untuk aku berkongsi ilmu apa yang aku belajar. Sambil telefon mak, minta maaf pada mak, minta redha mak. Dan yakinlah keredaan, yang kita ulang-ulang banyak kali. Redha Allah ala ridhal walidain. Keredaan Allah adalah keredaan mak ayah kepada kita. Siapalah kita yang berusaha sungguh-sungguh di atas kita kata kepandaian intelek dan akal kita. Kita boleh capai dengan usaha kita tanpa sesiapa pun. Na'udzubillah min zalik. Kalau dah tidak kerana orang tua itu, ini bahasa mungkin kasar. Kalau dah tidak kerana wanita yang lemah itu yang melahirkan kamu, mengandungkan kamu, menyusukan kamu, membesarkan kamu, menumpahkan seluruh kasih sayang, pengorbanannya kepada kamu, tidaklah kamu menjadi manusia yang sekukuh dan sestabil pada hari ini. Kan? Jenguklah dia. Yang mungkin hari ini kamu makan pagi dengan lauk yang begitu lumayan. Kan? Lauk yang beraneka ragam. Makanan yang berkhasiat. Di saat itu dia sedang makan. Mungkin belum makan lagi seorang diri kan. Apakah agaknya sarapan yang ingin dijamahnya. Di saat dia membesarkan kita, dia mengorbankan seluruh kepentingan. Dia mengorbankan seluruh apa yang ada pada dirinya. Semata-mata untuk membesarkan dan memberikan kasih sayang kepada kita. Hari ini, kita boleh bersenang lenang. Kita boleh bergaya dengan segala apa yang kita miliki dalam keadaan kita tidak melayani mereka seperti mana mereka memberikan kasih sayang yang begitu tak boleh kita nak bandingkan dengan nilai wang ringgit dan harta benda sekalipun. Sudah tentulah pada hari ini kita akan membalas budi mereka dengan mendoakan kebaikan mereka, bahkan berbakti kepada mereka dan sentiasa doa kepada Allah. Para jemaah yang duduk dengan kuliah kita pada hari ini bukan sedar belajar, kita laksanakan dengan tindakan dan juga doa kita. Minta doa pada ya Allah. Ya Allah, berilah luang untuk aku yang ada ramai-ramai adik-beradik ni ya Allah. Bukakan hati mak ayah aku untuk mereka ini senang untuk aku berbakti kepada mereka ya Allah. Kan? Kita doa kerana doa ini merupakan senjata orang mukmin. Doa kepada Allah. Jangan kita teruskan dengan sikap ego kita. Kita teruskan dengan sikap keras kita. Kan? Kadang-kadang kita ni dah masuk umur 40-an, 50-an, 60-an ni, sikap ego tu keras tu ada lagi. Orang tua ni kan. Kita tengok mak kita tak layan kita, kita pun tak layan juga. Jangan kita bersikap begitu. Jangan kita. Anak ni mestilah mengalah dalam semua keadaan kepada orang tua kita. Melainkan dalam perkara yang melibatkan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Itu pun dengan cara kaedah yang paling baik kita melayani mereka. Jadi inilah saatnya, pada saat kita ada kesedaran dan ada pengetahuan, kita berbakti pada mereka dan sentiasa berdoa. Selain doakan kesejahteraan, kesihatannya, kemudahan ibadahnya, rezekinya, untuk mak ayah kita, doa untuk diri kita, ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku peluang untuk berbakti selagi hayat masih ada. Umur aku dah 5-60, ya Allah. Aku tak tahu apa bakti pengorbanan yang telah aku berikan kepada keduanya. Ini yang kita bimbangkan. Sekurang-kurangnya, bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di saat keduanya masih ada hayat, kita akan usahakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat tak dulu kita bawa kisahnya Uwais Al-Qarni? Kan? Uwais Al-Qarni ni, bila mak dia nak pergi Mekah, tunaikan haji, dia usaha dengan dalam keadaan dia tak ada benda tu. Hartanya tak ada, keupayaan tak ada, dia usaha. Tuan-tuan perasan tak hari ni bandingan kita? Kita dah ada benda tu.
kita tak keluarkan, kita tak beri. Betul tak? Bezanya. Ada orang mungkin dia tak boleh bagi sesuatu pada orang sebab dia tak ada benda tu. Dia tidak ada benda tu. Malangnya kita pada hari ini, kita sudah memiliki sesuatu yang boleh kita berikan. Tetapi kita halang diri kita, kita halang harta kita, kita halang segala kebaikan yang ada pada kita untuk kita curahkan kepada orang tua kita. Ini kita bimbang. Ini yang kita sangat bimbang. Kan? Baik. Saya tengok ada persoalan yang diajukan. Kat mana saya nak tengok soalan ni? Oh, kat sini. Ada orang tanya, kalau mak ayah dah meninggal, yang ada mak tiri yang sama dengan mak kita tapi dia tak jaga kita. Okey. Baik. Walaupun dia mak tiri kita, walaupun dia mungkin mak mentua kita, ia samalah bandingannya seperti mak kita juga. Kerana dia menjadi isteri kepada ayah kita. Walaupun dia tidak melahirkan kita, dan walaupun tak menjaga kita, kita dituntut untuk berbuat baik dan ihsan seperti mana mak kita sendiri dulu. Dan sudah tentulah apabila kita berbuat baik kepada manusia, sudah tentu ganjaran pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Contoh kan Nabi kata, berilah salam kepada orang yang kamu kenal dan bukan yang kamu kenal. Nampak tak? Hari ni kita ingat, salam ni kita bagi pada orang kita kenal je supaya kita dapat pahala. Tidak. Dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, berbuat baik pada semua orang. Sebab itu Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Nabi kata, dua perkara yang membawa ramai orang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Yang pertama Nabi kata at-taqwa. Taqwa yang membawa ramai orang masuk syurga. Yang kedua ialah husnul khuluq. Ialah berakhlak yang baik. Buat baik pada semua orang. Dan Nabi sebut lagi, beri penegasan, la tahqiranna bil ma'ruf syai'a. Jangan kamu pandang ringan buat baik sesuatu benda yang kecil. Walaupun dia mungkin mak tiri, dia mungkin mak mentua, dia mungkin siapa pun. Jangan kamu, Nabi kata, jangan pandang benda kecil-kecil ni, jangan. Buat baik ni jangan fikir dia kecil. Dia besar di sisi Allah. Sebab itulah satu ketika, Nabi pernah cerita, sesungguhnya aku melihat ada seorang lelaki, dia mundar mandi dalam syurga. Jalan kiri kanan dalam syurga Allah. Para sahabat bertanya, apalah amalan dia ni? Amalan dia sampai duduk boleh berjalan dengan dalam syurga yang begitu luas? Apa dia buat? Adakah dia jihad jalan Allah? Adakah kerana dia mengorbankan seluruh hartanya? Tidak. Hamba Allah ni, dia kata, dia buang halangan di tengah jalan. Dia buang halangan, tak berkait dengan manusia. Yelah, dia buang halangan tu nanti kalau manusia tak langgar, ada berkaitan dengan manusia lah. Tapi nak cerita dia bermuamalat dengan benda yang terhalang di tengah jalan. Contohnya katakanlah duri. Katakanlah ada dahan pokok. Ada pelepah apa kan hari ni. Kalau dalam masjid, dalam rumah, mungkin buang tarik cicak. Benda kecil, nama pun tarik. Tapi orang macam ni boleh dapat syurga Allah. Apatah lagi kalau kita buat baik pada isteri, kepada mak, kepada ayah. Buat baik pada manusia. Ini menunjukkan keutamaan dalam berbuat baik kepada seluruh manusia. Bukan hanya di kalangan orang Islam, bahkan di kalangan orang bukan Islam. Jadi dakwah, kan? Dakwah kita kepada mereka. Baik. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Baik, kita teruskan dengan poin yang berikutnya, yang ke-8, iaitu berbicara lembut kepada orang tua. Berbicara lembut kepada orang tua. Cuba kita baca. Telah mengkhabarkan kepada kami daripada Musaddad, ia berkata, dan telah mengkhabarkan kepada kami Ismail bin Ibrahim, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Ziyad bin Mizrak, dia berkata, telah mengkhabarkan kepada saya Salah bin Mayyas, dia berkata, kerana keberanianku, aku jatuh pada dosa-dosa yang menurutku itu termasuk dosa-dosa besar. Lalu aku menceritakan kepada Ibnu Umar. Kemudian ia bertanya, dosa apakah itu? Aku jawab, itu dan ini. Alhamdulillah. Lalu Ibnu Umar berkata, itu bukan dosa-dosa besar. Yang termasuk dosa-dosa besar ialah menyekutukan Allah, membunuh jiwa, lari daripada perang, menuduh wanita terhormat, makan riba,
makan harta anak yatim, berbuat keji dalam masjid, suka mencemuh, derhaka kepada kedua orang tua, sehingga membuat keduanya menangis. Allah Rabbi. Ibnu Umar lalu melanjutkan perkataannya. Maukah kamu selamat dari neraka dan masuk syurga? Jawabku, demi Allah, tentulah aku nak. Ia bertanya, apakah ayahmu masih hidup? Jawabku, aku hanya punya seorang ibu. Lalu dia berkata, sungguh demi Allah, jika engkau berbicara lemah lembut kepadanya dan engkau memberinya makan, nescaya engkau akan masuk syurga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, ini di antara kelebihan, keutamaan, fadilat kita buat baik pada mak, buat baik pada ayah, kan? Walaupun berbicara lembut dengan mereka. Dalam Quran Allah tegaskan jangan guna perkataan jangan guna perkataan sekalipun. Hari ni mungkin badan kita lebih tegak, lebih sihat berbanding mak kita yang dah bongkok. Kerana mengandungkan kita, kerana menggendong kita selama ni bertahun-tahun. Tetapi itu bukanlah prasyarat, alasan untuk kita menjadi sombong dan takabur terhadap keduanya. Mungkin mak ayah kita tak sekolah setinggi kita, kan? Mungkin IQ mereka tidaklah secerdik kita pada hari ni. Tetapi itu bukanlah alasan, itu bukanlah hujah kita untuk melayani mereka seperti mana kita melayani orang-orang lain. Mereka ialah insan yang paling mulia. Mereka yang bergadai nyawa untuk melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang pada hari ini. Jadi tengok, apabila sahabat bertanya kepada Ibnu Umar, Ibnu sebut, kalau kau ada mak ayah, cakap dengan lemah lembut kepada mereka. Mengalahlah. Kita merendahkan diri kita, merendahkan intonasi suara kita dan mendengar setiap butir bicara mereka, kan? Walaupun mungkin dia ulang-ulang benda yang sama, mungkin pada kita cakap-cakap bahasa orang yang bukan high order thinking. Ni orang model sekarang ni. Mak ni tak up to date, kan? Duk cakap benda-benda lama, pemikiran tak terbuka. Kan ramai hari ni anak-anak dalam nada-nada kadang-kadang memperlekeh. Jangan sekali-kali. Itu menyebabkan hati mereka terguris. Apatah lagi, kata Ibnu Umar, sehingga membuatkan mak ayah menangis. Na'udzubillah min dzalik. Kalau adalah sepanjang pengalaman dalam hidup kita, kita pernah bukan membuatkan mereka tertawa dan terhibur. Bahkan na'udzubillah, ada yang mungkin pernah membuatkan keduanya menangis kerana sikap, perangai dan juga kata-kata kita. Kita mintalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergilah kepada mereka, menyembahkan, merendahkan, duduk bersimpuh di depan mereka, mengakui kesalahan-kesalahan dan kelemahan kita, kekurangan kita, dan mengharap kasih sayang dan doa daripada keduanya. Hatta walaupun sekarang kita jadi orang kaya sekalipun, hebat kedudukan kita dengan pelbagai gelaran yang kita miliki, mak tetap nombor satu, kan? Ayah kita tetap juga nombor satu, yang mesti kita layani mereka lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada segala-galanya. Mak first, sentiasa letak mak first, kan? Saya ada seorang bos saya dekat universiti ni, Vice Chancellor. Saya cukup rasa terharu lah. Walaupun dia seorang yang duduk pada kedudukan yang paling tinggi, saya tanya, antara kita tanyalah, ni kehidupan kita biasa. Kita kata, Prof, dalam usia muda cepat dapat jadi profesor, naik jadi pegang nombor satu kat universiti ni. Apa rahsia Prof ni? Ini satu benda yang mungkin jadi pengajaran kepada kita, para asatizah juga. Apa dia sebut? Saya tidak akan pernah meninggalkan walaupun satu hari pun. Setiap pagi saya akan menghubungi mak saya. Setiap hari, without fail. Setiap hari. Padahal dia profesor, sibuk. Datuk pegang jadi naik chancellor universiti. Sibuk penuh dengan meeting. Kadang-kadang nak jumpa appointment, dia jumpa 7 pagi pun susah. Meeting di fakulti dengan kementeriannya. Kita siapa kita hari ni? Kita tak pegang pun ketua kampung. Kita tak pegang pun jadi admin group je kadang-kadang tak?
Tapi nak telefon seminggu sekali pun payah. Dan ada juga ni satu lagi. Bila dah kata telefon, mak tak angkat telefon, mak sedang engage dengan adik-beradik lain, dia berkecil hati dengan mak. La haula wala quwwata illa billah. Kan? Ada orang sambut Allah di telefon saya, dia kata, "Ustaz, saya nak telefon mak saya, tapi mak saya panggil dia tak angkat telefon." Ya Allah. Kan Allah dah sebut dalam Quran. Kita baca surah Yasin, kan hari kami malam Jumaat kan. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khilq afala ya'qilun. Sesungguhnya kami akan kembalikan umur mereka. Dulu kita kecil macam mana? Mak kita panggil, kita tak dengar, kita tak faham, betul tak? Hari ni kita telefon mak kita baru 4 kali, mak tak angkat, kita dah mengajuk dengan mak kita. Siapa kita ni? Kan? Sesungguhnya Allah bagi kembalikan umur kita pada 3 peringkat. Mula-mula engkau lemah. Kemudian Allah jadikan kau kuat. Kau boleh berusaha, kau jadi kaya, kau jadi hebat, kau jadi macam-macam. Kemudian Allah kembalikan kau kembali lemah. Betul tak? Dan kita pun akan sampai begitu. Adakah kita nak kita dilayani oleh anak kita seperti mana kita melayani tidak sewajar kepada ibu bapa kita pada hari ini? Sehingga pepatah Arab ada menyebut, kama tudinu tudan. Kama tudi, what comes and goes around tu, lebih kurang gitulah kan. Apa yang kau buat pada hari ini akan kau dapat nanti. Kan? Kau berbakti pada mak ayah, buat baik, tunjuk contoh pada anak-anak. Anak-anak kita memerhatikan pada hari ini. Walaupun mungkin dengan kata-kata, kekerapan kita telefon dan menziarahi mereka, dia menjadi satu orang kata pengajaran yang cukup berharga untuk diri kita dan zuriat dan keturunan kita sendiri. Ini yang menjadikan kita untuk kita menginsafi, kan? Bagaimana kita melayani mereka. Jadi bila saya tanya Datuk Profesor ni, dia kata setiap hari, lepas kita tanya apa yang dibuat Rahsia Dia Berjaya ni, kita kata kalau setiap hari apa yang dia cakapnya tak puas ke? Kadang-kadang mak tak marah ke? Sampailah mak, ada tak hari ni orang yang telefon mak dia kata, cukup-cukuplah telefon, aku dah bosan dengan kau. Tak adanya. Saya tanya Datuk telefon mak hari, Datuk cakap apa? Dia kata serangkaian benda je. Dia kata, mak, sekejap lagi kita nak pergi rasmi ni, doakan kebaikan. Ayat yang sama diulang-ulang. Kan ada orang kata, semalam dah sembang dah pasal artis dengan mak, hari ni nak cakap isu apa lagi? Kan? Tidak semestinya kita bercakap satu benda yang besar. Cukup kita minta doa mereka, tanya khabar, tanya makan macam ni. Kan? Kadang-kadang semalam mak dah beritahu dah, hari ni nak makan apa, kan? Tapi tengok sikap kita. Tengok bagaimana cara Allah Ta'ala melayani Nabi dia. Kan dalam ayat Quran Allah tanya kepada Nabi Musa. Allah tanya, apa yang ada pada tangan engkau itu, wahai Nabi Musa? Betul tak? Kita baca Quran pelik. Kenapa Allah Ta'ala tanya? Sedangkan Allah Ta'ala sangat lebih mengetahui apa yang ada pada, bukan hanya ada pada tangan Nabi Musa AS, bahkan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi nak tunjukkan apa? Allah tu bersifat rahmat sayangnya pada hamba dia. Sampai kita tengok bertegur siapa tu, sampai Allah tanya Nabi Musa AS, wahai Musa, apakah yang ada di tanganmu? Ya Allah, ya Allah. Tengok, Allah sendiri nak mengajar, mendidik kita. Hari ni apa salahnya kita telefon mak kita? Kadang-kadang dah berbual 10 minit kita tanya lagi, makan apa mak hari ni sebenarnya? Kan tadi mak dah cakap dah. Dah nak tanya, takutlah selain makan daripada ubi kayu, kok ada lagi nasi goreng ke? Tengok, kan? Orang tua ni akan seronok. Mak ayah kita akan seronok tanya, kan? Ayah, dan kadang-kadang kita ni pula tanya mak je, tak tanya ayah ni, kan? Cuba pas telefon kat ayah pula, nak tanya ayah ni, kebun durian dah luruh ke belum? Ada kepentingan tu tanya tu, kan? Musim-musim durian je kerap telefon mak ayah, kan? Musim-musim lain tak telefon dah tanya khabar. Jangan kita bersikap begitu, memilih. Bersikap kita membezakan di antara keduanya. Kita mesti sentiasa meletakkan seluruhnya. Sehingga biarlah mak kita akan teringat, mak kita akan sebut. Sebab orang yang selalu berhubung, ni sikap manusia. Orang sentiasa akan call, akan sebut-sebut. Dia akan ingat. Walaupun mungkin 20 tahun dulu kita mengabaikan mereka. Mungkin 30 tahun dulu kita orang yang tak ambil tahu pasal orang tua kita. Tapi bila kita masuk kuliah ilmu ni, kita ada kesedaran dan kita ada keinsafan dan kita inginkan kebaikan daripada berbakti kepada keduanya, kita mulai. Biarlah dulu 30 tahun aku jarang sekali nak telefon, bahkan nak balik. Tapi mulai saat ini, aku jadi manusia yang paling ambil tahu, paling prihatin, paling nak jadi manusia yang paling tanggungjawab pada mak ayah. Hajah-hajah yang dengar sini perempuan,
ada suami-suami kat rumah, dengar kuliah kita, pesan kat suami kita yang ada mak ayah. Itu penting. Pesan kat suami kita. Pesan kat suami kita. Dia nak dapat syurga Allah. Syurga dia ada pada mak dan ayah dia. Kita orang perempuan syurga kita ada pada suami kita, kan? Di samping kita berbakti baik pada mak ayah. Ya? Pesan pada suami. Kalau tengok suami kita selama ni, laki kadang ego dia lagi dahsyat, tuan-tuan. Pesan suami kita. Dia kata, biarlah mak macam tu. Dia rasa dia Asia sangat. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada suami kita minta diistighfar, kata abang, ingat Allah banyak-banyak istighfar. Seburuk-buruk, selemah-lemah, setua-tua, sesengkit-sengkit, dia pun dia tetap mak. Dan saya kahwin dengan awak kerana dia lah melahirkan awak ni, membesarkan awak pada hari ni. Ya? Jangan sampai bergaduh pula. Ya? Pesan baik-baik. Doakan. Sampai doakan, ya Allah, lembutkan hati suami aku, ya Allah, supaya dia dapat buat baik pada mak dan ayah dia. Ini doa seorang isteri yang sangat baik. Dia bukan nak bergaduh, bukan nak mencemuh, tetapi dia nak doakan. Kerana kita nak sama-sama berhimpun dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tidak berhimpun. Tengok kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ayahnya, yang sebagian riwayat kita namanya Azar, membuat berhala. Buat patung pada Namrus. Dia tetap panggil ayah dia dengan nama yang baik. Sehingga dalam riwayat yang sahih, Allah pertemukan dia dengan ayah dia. Bayangkan seorang anak jumpa ayah, tapi dia tengok penuh debu pada muka ayah dia yang Allah akan campakkan dalam neraka Allah. Pada hari itu Allah temukan dia di akhirat. Ayah dia kata, wahai Ibrahim, sekarang aku akan percaya, aku akan ikut kamu. Nabi Ibrahim pun apa lagi, bila nampak ayah dia ada, dia jumpa ke akhirat, dia terus tadah tangan minta pada Allah. Ya Allah, selamatkan ayahku, ya Allah. Selamatkan ayahku, ya Allah. Dan tidak ada yang lebih memalukan, maruah, ketika berduduk dalam akhirat di hadapan manusia yang ramai, kita dipisahkan dengan ayah dan mak kita. Nabi Allah Ibrahim doa pada Allah. Tapi Allah kata, tidak, wahai Ibrahim. Bahkan pada saat itu Allah telah jelmakan wajah menjadi seekor dubuk yang duduk di bawah celah kakinya, seolah binatang yang begitu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di dunia tengok bagaimana layanannya. Kerana di dunia Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim telah minta pada Allah, ya Allah, janganlah engkau mempermalukan aku. Jangan engkau mempermalukan aku, jangan jatuhkan maruah aku, ya Allah. Ya? Duduk depan manusia di akhirat, kau pisahkan aku dengan ayah aku. Tetapi itu tidak menjadi prasyarat, alasan untuk dia tidak berlaku baik kepada mak dan juga ayahnya di dunia. Nabi Nuh alaihissalam, dia dah naik duduk atas kapal, dia panggil lagi anak dia tu, panggil lagi naiklah atas bahtera ni supaya selamat. Tetapi tengok bagaimana anaknya kata, tak payahlah ayah, aku boleh berenang sampai ke gunung sana. Belum habis dia cakap, Allah mendatangkan lipatan laut, ombak yang begitu besar sehingga menenggelamkan dia. Ya? Jadi kita pada hari ini, mak ayah kita tidak adalah sekufur itu. Mak ayah kita tidaklah sejahat itu untuk kita mengabaikan ketaatan, kebaikan kita terhadap mereka. Ini penting pesanan daripada Ibnu Umar, supaya kita berbuat baik dan bercakap dengan perkataan yang paling lembut, kan? Kadang-kadang kita pelik manusia hari ni, kan? Yang dia cakap lembut dengan orang asing, dia susun sungguh kata-kata budi bicara dia. Orang lelaki bila keluar daripada rumah, lembutnya bercakap dengan pegawai bank ni, dengan orang ni, betul tak? Tapi dengan mak, ayah, lain pula intonasinya. Tadi saya cakap sebab urusan kerja, saya nak dapat projek, cakap lembut-lembut. Cakap mak ayah ni tak dapat kepentingan. Jangan macam tu. Kan mereka ialah syurga kita, kata Ibnu Umar. Kalau masih ada dua pintu syurga untuk kita. Kalau salah seorang, masih ada satu pintu syurga untuk kita. Ini keutamaan untuk kita berbakti kepada kedua dan salah satunya. Baik, kita beralih kepada yang ke-9, poin ke-9. Apa dia? Tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra. Ini pesan Allah. Walaupun disebut dalam hadis ini daripada Hisham bin Urwah, waghfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Ini kita tengok kan bagaimana pesanan Luqmanul Hakim kepada anak-anak dia, kan. Awal-awal yang pertama apa dia? La tusyrik billah. Yang pertama, jangan syirik kepada Allah. Kemudian baik kepada mak ayah. Ni kan? Apa dia? Dalam surah Al-Isra ni Allah pesan lagi, waghfid lahuma.
dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Minar rahmah. Minta kesayangan. Ingat tak kisah yang saya bawa cerita Uwais Qarni? Dia tengah baiki atap bumbung rumah dia. Di tengah terik matahari yang panas. Mak dia duduk bawah bumbung tu. Dia tidak berganjak walaupun seinci. Duduk tegak, kukuh di situ. Sehingga maknya beralih. Kerana bimbang, takut debu-debu yang begitu halus tertimpa di atas kepala mak kita. Hari ni kita dengar ada anak sampai ketuk kepala, sampai sembelih mak sendiri kan. Na'udzubillah. Ini kisah yang berat lah. Kerana dah masuk pengaruh dadah dan sebagainya. Na'udzubillah. Penggal leher, bunuh pun ada. Kerana tidak siuman. Kerana pengaruh alkohol dan dadah dan sebagainya. Kita minta berlindunglah pada Allah. Kita hari ni masih waras. Kita hari ni Allah masih beri kecerdasan. Allah masih beri kita kesenangan. Dan kesenangan inilah yang boleh kita beri. Lepas tu saya ulang-ulang lagi. Dulu Uwais Qarni dia tak ada, mak dia nak, dia akan usaha cari. Beza kita dah ada hari ni, kita tak bagi. Menghalangi apa? Iman kita dan hati kita masalahnya. Yang masih menghalangi kita. Hari ni ramai orang, jarang dia tak ada. Mak dia kata nak pergi berjalan, mak nak pergi Australia. Kata-kata tiba-tiba mak kata nak pergi. Oh, kita dengan ada duit simpanan. Aku ada 20,000. Mak nak pergi bila? Mak nak pergi bila? Ini anak yang hebat. Kan? Walaupun dia ada kepentingan lain dia nak guna. Dia ada kepentingan lain dia nak guna. Tapi dia tahu bila mak dia nak, dia akan pastikan hajat, keinginan mak dia, dia akan tunaikan. Sebab apa Uwais Qarni jadi orang yang tak dikenal di dunia, tapi terkenal di akhirat? He never say no to his mom. Kita skipping sikit pagi ni. Kita speaking lah, bukan skipping untuk exercise kan. Never say no. Kalau tadi, kawan saya, Vice Chancellor University, never fail. Tak pernah gagal untuk setiap hari menghubungi. Kan? Siapa kita kalau letakkan diri kita bandingan dengan orang-orang yang hebat seperti ini. Kan? Jadi, Uwais Qarni, dia tak pernah mengatakan tidak. Kan? Kita ni macam alasan. Nak bantu mak, ada lagi nak guna ni, rasa berkenan mas tengah harga rendah sekarang ni. Kalau kadang kita pergi kedai makan, mak rasa nak pakai gelang design ni. Oh. Kalau kita dengar tu, mak sebut kat kita, bukan anak lain. Jangan terus telefon adik-adik lain. Rebut dia opportunity tu. Mak nak yang mana, mak? Mak nak yang ni? Kita pun terus akal kita terus pusing ni. Mana duit aku ada? Mana aku boleh cari ni? Yakinlah, saya dah bawa cerita pada tuan-tuan. Orang yang meletakkan pengorbanan pada mak dan ayah dia lebih daripada segala-galanya. Kebaikannya bukan hanya di akhirat. Bukan hanya di akhirat. Allah beri kebaikan. Allah bagi ganjaran di dunia lagi. Dan Allah bagi ni, tuan-tuan yang rahmati Allah, saya sebut dah. Kekayaan Allah bagi atas dunia ni, kaya laisal ghina'ul arab. Ini hadis Nabi. Bukanlah kekayaan itu ialah kayanya harta. Kena fikir betul-betul. Walakin ghina'un nafs. Tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa. Jiwa. Dapat tolong mak satu benda, dapat tunaikan hak ni nak pergi mana-mana. Rasa satu ketenangan yang luar biasa. Kalau orang yang serabut pun, beri duit 10,000 sejuta pun, kalau hati tak tenang, tak guna juga. Betul tak? Tapi bila Allah beri ketenangan pada hati, dapat tolong orang buat kebaikan, Allahu Rabbi. Ini merupakan satu anugerah yang cukup besar yang kita tak boleh dapat. Melainkan dengan melakukan ketaatan kebaikan kepada manusia. Kan? Terutamanya kepada orang tua. Jadi Allah pesan sendiri. Wakhfid lahu ma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu dengan mereka berdua dengan penuh kesayangan. Baik, kemudian seterusnya, poin yang ke-10. Membalas jasa kedua orang tua. Nabi SAW bersabda, tidak dapat seorang anak membalas budi kebaikan ayahnya, kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan, menjadi budak hamba sahaya, kemudian dia dibeli dan ditebus dan dimerdekakannya. Ini antara perkara yang boleh kita balas budi. Kalau zaman Nabi dulu, ada mak ayah ni yang tertawan menjadi hamba. Kan? Dan sebagai nak balas budi, dia merdekakan. Dia bebaskan. Hari ni apa dia?
Walaupun mak ayah kita tidak tertawan. Mak ayah kita tak jadi hamba abdi. Jangan kita pula melahirkan mereka menjadi hamba kepada kita kan. Yang saya sebut dah dalam kuliah sebelum ni. Mak ayah ni jadi tempat untuk kita cari kepentingan. Kan, nak ambil kesempatan. Suruh jaga anak kita, suruh jaga rumah kita, suruh cuci rumah kita. Tak. Mak ayah kita bukan hamba abdi. Dah habis dah zaman dia dalam kesusahan dulu. Zaman mudanya dalam membesarkan kita dalam jerih payahnya. Hari ini mereka selayaknya untuk diangkat. Bahkan dilayani seperti raja. Minta maaf kalau bahasa ni keterlaluan. Bahkan begitulah sewajarnya. Kalau boleh, suapkan makanan. Duduk bersembang, urut, gosok kan. Kita dulu macam mana masa kecil kan. Suapnya kita, gendongnya kita kan. Bawa ke mana-mana. Hari ni baru kita tahu jadi mak ayah kan. Cintaan ternak melayani anak kita. Begitulah kita pada hari ini. Allah dah kembalikan mereka menjadi lemah. Dulu lahir tak ada gigi. Sekarang sama dah orang tua dah. Gugur semua giginya. Orang yang lahir anak ni kurang zat besi macam-macam kan. Sehingga kan mak saja dia kata setiap kali lahir anak, gigi dia gugur. Gigi dia gugur. Kita orang dengar, ya Allah. Sampai tak ada gigi. Kerana mengandungkan kan. Setiap anak. Mengakhirkan 9 orang anak. Sehingga di usia yang agak muda dah pakai gigi palsu dah. Kan? Badan yang tegak dulu. Kendong. Bawa anak. Zaman dulu tak macam hari ni. Dulu ada orang terpaksa membasuh di perigi dan sungai. Kendong air, cibit air, bawa dalam baldi. Dulu tak ada pampers. Pakai lampin kita ni. Kita hari ni, ya Allah. Allah bagi kemudahan cukup banyak kan. Boleh hantar rumah pengasuh, boleh beli pampers yang mudah. Dulu pergi ke sungai. Kan? Membanting tulang untuk membesarkan kita. Hari ni, kita dengan begitu bermudah. Mengambil mudah untuk meminggirkan mereka daripada kehidupan kita. Minta dijauhkan. Ini pesan Nabi SAW. Tidak adalah anak membalas budi kecuali dia bila tengok anak dia, ayah dia menjadi orang yang ditertawan, dia beli dan tebus dan merdekakannya. Dalam konteks pada hari ini, kita memberilah membebaskan mereka daripada kesusahan, daripada kesedihan. Betul tak? Kita balas budi dia. Mak kita sedih, mak kita tak sihat. Jangan doa telefon mak tak sihat ke? Dah makan ubat belum? Tanya, nak saya balik ke? Kan? Tapi lebih baik balik dulu kan. Kalau tanya, kadang-kadang mak tanya macam tak ikhlas ni kan. Adik-beradik lain tak balik. And then, kita menjadi orang yang pertama berebut-rebut. Fastabiqul khairat. Orang yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Okay? Ingat, kalau ada mak ayah tu tanya satu benda kepada kita. Allah tengah menguji kita tu, selain Allah memilih kita. Tak tengok apa jawapan kita. Kan? Mak rasa nak makan ni. Mak tanya kita. Ya ke mak? Tunggu. Kita cari. Kan? Melainkan benda yang pelik mak tak ada lah. Betul tak? Tiba-tiba macam mak mengira kata nak makan kepala gajah je rasanya. Dan tak ada pun macam tu. Betul tak? Mak kita pun waras lagi. Dan dia tahu pun apa yang anak dia boleh usaha carikan. Betul tak? Nak makan kuih ni kan, nak makan apa ni, nak jalan tempat-tempat ni. Kadang-kadang orang tua ni teringin. Dia nak ziarah kawan-kawan dia. Betul tak? Saya perasan orang tua saya ni. Dia suka nak jumpa kawan ni, kawan lama. Kadang-kadang di hujung-hujung usia mereka ni, dia nak jumpa kawan-kawan dia. Dan kita jadi orang yang membawa mereka. Kan? Kalau sanggup ambil cuti, ambillah cuti. Kan? Saya teringat kawan saya, kisah dia. Berlaku di Malaysia lah. Dia berhenti kerja di Kuala Lumpur kerana nak menjaga orang tuanya. Allahu Rabbi. Ini satu bentuk pengorbanan balas budi yang cukup besar lah. Kalau kita boleh bandingkan dengan hadis yang kita baca ni. Dia angkat ayah dia. Masa tu tinggal ayah dia saja. Dia dukung ayah dia bawa pergi bilik air, mandikan. Bertahun-tahun. Sampai satu hari ayah dia sendiri tanya. Kau menyesal tak? Dia kata, berhenti kerja ni. Kau rasa beban tak ayah ni? Ayah dia tanya sendiri.
Kau rasa beban ke kan? Menyusahkan diri hidup kau ke kan? Kadang tinggal kerja, kena tinggal keluarga. Kita tak tahu bagaimanalah sumbangan kita, budi kita pada kan akhir kehidupan mereka. Kalau ada asatizah pada hari ni kata seorang anak, mungkinlah jasa terakhir dia kalau boleh memandikan dengan penuh mandi yang terakhir untuk mereka yang mana tidak ada akan dimandikan lagi lah. Di saat ketika kita masih kecil, mereka memandikan kita dengan penuh kasih sayang. Panaskan air, suamkan air supaya kita selesa mandi. Membasuhkan kotoran yang ada pada tubuh kita, najis. Hari ni kita ada tak peluang tu nak buat? Ada tak peluang kita nak buat begitu kan? Adakah kita memandang jijik dengan wajah yang tidak ada gigi lagi, rambut yang tidak lagi tumbuh, menjadi putih semuanya? Ketika kita dilahirkan pun sama, rambut kita tak ada, botak gigi kita tak ada, tapi dicium, digomol, kan? Diasuh dengan penuh kasih sayang. Jadi bagaimana kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa lagi budi, apa lagi jasa pengorbanan yang boleh kita berikan kepada mereka? Bila kawan saya cerita ni, ya Allah, besarnya pengorbanan dan hidup ini mulia. Dia tak pernah pun, mungkin dalam detik hati dia ada, tapi ayah sendiri tanya, kau menyesal ke? Kau rasa beban ke? Jauh di sudut hati, mak ayah tak nak menyusahkan kita sebenarnya, tetapi kita nak cari ruang. Sebenarnya mak ayah tak nak pun menyusahkan kita. Saya cerita ni, mak saya sendiri tak nak duduk dengan anak-anak ni, tak nak menyusahkan anak, duduk seorang-seorang diri. Tetapi janganlah kita mengambil ruang kesempatan itu untuk mengabaikan mereka, kan? Untuk mengabaikan mereka. Gembirakan mereka. Gembirakan mereka dalam setiap keadaan. Hiburkan mereka, kan, dalam setiap saat. Walaupun kita ada masalah, sembunyikan masalah kita. Kalau perlu pun minta mereka doakan. Ada ujian tertentu dalam hidup kita, minta mak kata berilah jalan keluar yang baik. Kan? Jangan dibebankan lagi. Jangan dibebankan lagi dengan perkara yang mereka tak perlu fikir pun tentang masalah-masalah anak-anak yang menyukarkan, menyulitkan hidup mereka, kan? Tetapi masa inilah untuk kita anak-anak semuanya bersatu hati dan diberikan kekuatan untuk berbakti kepada mereka supaya akhirnya kita dapat menjadi anak yang soleh dan juga salihah, ya. Kemudian kita tengok poin yang ke-11. Telah mengkhabarkan kami Adam, dia berkata Syu'bah telah mengkhabarkan kepada kami, berkata Sa'id bin Abu Burdah telah mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku pernah menyaksikan Ibnu Umar bersama seorang lelaki Yaman yang melakukan tawaf sambil menggendong ibunya sambil berkata, aku adalah untanya yang dimanjakan. Apabila penunggangnya terkejut, maka aku tidak takut. Allah Rabbi, kan? Kita ada kali ni bawa mak ayah kita pergi umrah, sampai kena gendong. Hari ni dah ada wheelchair dah. Nak tolak pun kita payah, kan? Ini gendong. Seorang lelaki dari Yaman menggendong ibu. Dia kata, akulah untanya. Diumpamakan diri semacam binatang. Apabila penunggangnya terkejut, maka aku tidak takut. Dia sentiasa bersedia. Kemudian laki-laki itu berkata, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku sudah membalas kebaikan ibuku? Dia dah gendong mak dia ni, tawaf ni. Ibnu Umar menjawab, tidak. Tidak pula sekali nafas. Setara tu dah buat tu. Kemudian Ibnu Umar bertawaf dan solat 2 rakaat di makam Ibrahim, beliau berkata, wahai Abu Musa, sesungguhnya setiap 2 rakaat boleh menghapuskan dosa-dosa yang ada di hadapan mereka berdua. Allahu Rabbi, kan? Jadi para jemaah muslimin, muslimat, sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, tanamlah keazaman dalam diri dan jiwa kita dan hati kita untuk Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada keduanya, membalas jasa-jasa mereka dengan kebaikan, dengan segala kebaikan yang boleh kita curahkan, sama ada dengan perkataan, dengan kata-kata, ya, dengan tingkah laku dan layanan, juga dengan harta sekalipun. Sebagian kita yang mampu beri harta, Allah uji manusia ni, harta ni macam Allah membagikan rezeki. Ada orang boleh tolong mak dengan cara layanan.
ada orang dengan harta benda, silakan. Kalau kita boleh beri dengan segalanya itu, maka itulah yang terbaik. Tidak ada sebarang alasan pun untuk kita melakukan kebaikan, kan? Sebab itulah Nabi kata la tahqiran nabil ma'ruf fi syai'an wala an atalqa akhaka biwajhin talaq. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu memandang remeh kebaikan itu walaupun dengan kamu menunjukkan wajah yang manis. Free, tak ada modal pun, tak keluar tenaga pun. Pergi ziarah mak, angkat muka, tunjuk muka manis, senyum, kan? Nabi kata itu benda yang makruf. Orang yang buang halangan pun dapat masuk syurga. Apatah lagi orang yang dia hanya senyum, tak keluar suara pun. Kalau suara nak cakap mungkin keluar tenaga juga. Ini wa an talqa akhaka biwajhin talq. Nabi kata walaupun kau menunjukkan wajahmu dengan muka yang manis. Hari ni dah boleh video call, kan, kalau tak balik pun. Senyum kat mak, gembirakan mereka, sudah tentulah kita akan memberikan kebaikan kepada mereka, insya-Allah, ya. Jadi saya kira dah menjangkau jam 10. Saya pun sebenarnya ada mesyuarat pada pagi ni, baru dapat notis. Saya minta maaf, mungkin agak berhenti awal sikit, seminit dua. Minta keizinan pada semua sebab saya dah ada mesyuarat berkaitan dengan MOU UPSI dengan Oxford University, Oxford Studies, Islamic Studies, yang adanya Prof Afifi Al-Akiti. Kita nak hantar pelajar UPSI di bulan Ramadan nanti, sebulan untuk jadi imam di sana. So kami ada mesyuarat pukul 9.30 sebenarnya. Tapi komitmen kita pada pagi ini dengan kuliah, apapun saya minta izin dan maaf pada semua untuk kita berhenti awal sikit pada hari ini. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat kebaikan daripada pengajian kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan saya kembalikan kepada pengerusi ataupun moderator kita. Boleh tafadhal. Masykurah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Muhammad Asbi atas kesediaan berkongsi ilmu yang melalui pengajian berkitab ini mengenai adab dan akhlak kita terhadap kepada kedua ibu bapa kita, bicara ketiga bab ini, dan jadilah kita seorang anak yang taat dan berbuat baik pada orang tua sekalipun mereka ini sering menyakiti, memarahi dan menzalimi si anak. Dan tradisi ini haruslah kita jadikan malam agar kita dengar sebab itu kita dapat taufik dan hidayah untuk menjadi seorang hamba-Nya yang terbaik. Dan amal-amal ini paling penting juga buat kita untuk menilai diri kita, macam mana kita mendidik anak-anak. Dan Ustaz, kita tangguhkanlah dulu Ustaz, kita sambung dulu dalam topik akan datang dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Jumpa lagi semua pada pukul 8 malam.